Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syarif daripada One Stop Fishing. Okey, hari ini kita macam biasa kita nak membincangkan sedikit berkenaan umpan kesukaan saya, umpan tiruan kesukaan saya, iaitu umpan soft plastik. Kenapa saya suka menggunakan soft plastik? Dia ada beberapa kelebihan dia lah. Kekurangan tu ada tapi saya tak nak cerita. Masa kita suntuk, kita cerita pasal kelebihan soft plastik ni. Kelebihan pertama, kelebihan dia ialah soft plastik ni berharga murah. Kenapa saya kata murah? Contohnya macam ni, yang umpan yang dijual di One Stop Fishing ni. Daripada Berkeley Power Bait, dalam dia ni ada berapa ekor? Ada 10 ekor, RM9 harga dia. Maknanya seko ni jatuh harga dia 90 sen. Dan juga kita boleh berjimat lah benda ni lebih kurang kita boleh pakai benda ni berkali-kali lah, selagi dia tak rosak, selagi ikan tak koyak kan, memang dia takkan rosak lah. Jadi kita boleh berjimat lah daripada situ Ada 9 ekor, harga RM9, RM10 macam tu lebih kurang. Jadi kebanyakan soft plastik memang dijual dengan harga yang murah. Contoh macam ni, semuanya dijual 12 ekor. Tengok contoh umpan cacing macam ni, 50 ekor dijual terus. Macam ni yang ada dekat One Stop Fishing ni, macam ni RM8, ada 12 ekor. Jadi kelebihan pertama dia memang murah lah berbanding umpan tiruan yang lain. Kelebihan kedua, kenapa soft plastik menjadi pilihan saya? Sebab dia ni ada pelbagai rupa bentuk. Okey, rupa bentuk yang saya maksudkan tadi, contoh ada bentuk worm, bentuk ekor bulan. Ekor bulan ni dia boleh mengocak air. Ada bentuk betul-betul macam cacing hidup, macam cacing tanah. Ada juga bentuk macam katak. Macam katak, ada bentuk katak getah katak getah pun ada. Ada juga bentuk yang kita panggil ni paddle tail. Paddle tail ni dia banyak faedah dia, boleh berkocakkan air. Okey. Lepas itu dia ada lagi bentuk ikan. Bentuk betul-betul macam bentuk ikan pun ada. Bentuk ikan. Untuk mancing air laut, air masin semua boleh, air tawar pun boleh. Jadi dia ada bentuk cicak, ada bentuk udang, ada bentuk cengkerik, dia ada macam-macam. Jadi kita punya target spesies kita boleh pelbagaikan dengan umpan yang kita ada lah. Kita ada macam-macam umpan kan. Jadi ikut lokasi kita boleh menukar-nukarkan umpan kita dengan bebas. Asalkan kita belilah umpan tu, pastikan ada lah soft plastik tu. Itu kelebihan kedua. Kelebihan ketiga yang saya suka mengenai soft plastik ni ialah dia punya material ni diperbuat daripada getah. Getah ni bukan getah biasalah, dia silikon Dia silikon. Jadi badan dia ni lembut. Okey. Kenapa saya suka umpan yang badan lembut ni? Kalau contohnya kita ni seekor ikan bila kita gigit sesuatu tu, kita rasa benda tu macam kayu ke, macam besi ke, tentu kita akan lepaskan lah. Kita akan tahu benda tu benda tiruan, benda tipu. Tapi dengan soft plastik ni, dengan badan dia silikon getah lembut ni, bila ikan tu gigit, dia boleh menyangkakan benda ni adalah benda yang hidup. Contohnya cacing hidup ke katak hidup. Jadi dia akan gigit tu lama sikit. Sempatlah dia nak kemam dan nak telan kita pun ada masa lah, dalam 10 saat bagi dia kemam dulu baru kita rembat Itu kelebihan dia lah. Badan dia ni rupa bentuk dia, reka bentuk dia ni menyerupai makanan ikan yang sebenar lah. Contoh macam cacing macam ini, cacing halus-halus ni. Cacing ni kecil-kecil je, halus-halus je. Okey, macam haiwan yang sebenar, macam makanan ikan yang sebenar. Jadi kita dengan kelebihan dia apabila kita boleh meniru makanan ikan tu yang sebenar. Contohnya macam cacing ni, jadi kita boleh target di kawasan yang ikan yang dah orang panggil ikan yang culas. Maknanya ikan yang dah terlalu banyak tekanan daripada pemancing jadi dia boleh cam tu ikan umpan top water, dia boleh nampak ini bukan makanan dia. Dia boleh nampak popper duduk atas air meletup-letup air, bukan ikan, bukan makanan dia. Jadi kita try dengan pakai cacing getah ni. Pakai cacing ni boleh main bottom, boleh main top water. Jadi
Itu kelebihan ketiga. Okey. Jadi kelebihan keempat soft plastik ni pada saya, ini kelebihan yang terakhir lah yang saya pandang utama sekali. Jadi kelebihan keempat ialah walau umpan ni penggunaan dia versatile. Okey, walaupun dia satu bentuk saja, contohnya macam bentuk ikan ni, bentuk minnow ni, minnow ataupun stick bait ni, bentuk minnow ni kegunaan dia pelbagai. Kita boleh mainkan dia di atas air, pertengahan air ataupun di bawah air. Ikutlah cara kita aturkan kita punya perambut tu, cara kita ikat perambut tu. Jadi dia ni pelbagai guna. Bukan saja pelbagai teknik kita boleh gunakan, jadi tapi juga pelbagai lokasi, air laut ke, air tawar ke, air masin muara ke, pantai berbatu ke, pantai yang lapang ke, ataupun di kawasan jeram ke. Kawasan jeram kita pakai umpan soft plastik yang kecil-kecil macam ni. Boleh dapat ikan sikang ke, anak-anak sebarau, ikan lampam sungai pun. Mana tempat yang ada lampam sungai dia bantai kat tu, umpan kecil-kecil ni. Jadi kelebihan keempat ni, kelebihan dia ialah penggunaan dia versatile. Kita boleh pelbagaikan teknik serangan kita. Okey, itu kelebihan keempat. Baik, mari kita tengok dua perambut kesukaan saya kalau saya pakai soft plastik. Okey, ini cara saya mengikat perambut jenis Carolina Rig. Itu nama Inggeris dia lah, kalau nama Malaysia dia teknik batu hidup. Okey, kita ambil tali daripada mesin kita. Ini main line lah ni, ini tali utama daripada mesin. Kemudian saya masukkan batu ladung. Saya suka pakai batu ladung jenis batu panjang macam ni. Sebab batu panjang macam ni dia kuranglah rintangan. Dia kurang tersangkut daripada lumut-lumut semua. Okey, jadi masukkan batu ladung. Masuk batu ladung. Lepas tu saya ikat lah ni. Dekat swivel, saya pakai swivel kosong saja macam ni. Paling kecil lah ni. Saya suka pakai kecil-kecil sebab yang ini saya nak tunjuk contoh kita gunakan teknik Carolina untuk mancing ikan kecil lah, ultralight lah. Okey, jadi saya pakai swivel yang kecil. Contoh kita pergi mancing kat laut ke, bolehlah tukar swivel ni yang jenis besar sikit. Okey, jadi kita ikat ni macam biasalah, ikutlah ikatan apa yang anda semua selesa. Saya ikat biasa lah ni. Ni saya pun tak tahu nama ikatan ni. Saya panggil ni ikatan nelayan je lah. Okey, ikatlah macam biasa. Ini macam-macam teknik ikatan. Okey. Jadi saya ikat macam biasa. Tarik kasih tegang, ketatkan. Okey. Jadi macam ni rupa bahagian atas daripada main line dia. Okey, yang lebihan ni kita potong lah. Okey. Ni lebihan ni kita potong. Okey. Nampak macam ni lah rupa dia. Macam ni. Ini bahagian atas, bahagian batu ladung dia. Okey. Kemudian ini dah ada kat atas dia bahagian daripada main line, kita ambil perambut kita. Okey, perambut ni tak kisahlah daripada tangsi ke, daripada fluorokarbon ke, ikutlah pada kegunaan atau keperluan masing-masing lah. Macam saya kalau pakai ultralight ni, perambut tangsi biasa macam ni pun dah mencukupi lah. Jadi saya ikat lah macam biasa, ikatan nelayan yang tadi tu. Okey. Ikatan ni macam-macam teknik boleh ikat. Saya ikat biasa je lah. Okey, kita kasih mati kat situ. Okey, lebihan tu kita potong. Okey, macam ni. Kiranya, okey macam ni lah rupa dia. Okey, macam ni. Okey, lepas tu kita tarik lah. Kalau macam saya suka pakai perambut kira-kira kalau contoh saya pakai umpan panjang 4 inci, saya suka perambut dia ni lebih kurang sejengkal atau 2 jengkal lah. Okey, saya pakai 2 jengkal kali ni. Okey, kita potong perambut 2 jengkal. Okey, ini perambut dia 2 jengkal. Kemudian di hujung ni barulah kita ikatkan mata kail yang kita nak pakai tu. Okey, ikatlah mata kail. Untuk kali ni saya guna mata kail jenis weedless lah. Okey, weedless. Ini tak ada masalah sangkut punya Okey, sebab saya nak cari ikan ni dia duduk di celah-celah lumut. Okey, ada pokok-pokok kangkung, ada tunggul-tunggul kayu. Okey, jadi saya pakai yang weedless. Mata kail ni juga bergantung kepada lokasi lah. Kalau lokasi tu macam clear, contohnya tepi pantai tepi pantai berpasir tu,
kita nak mancing ikan gerut-gerut. Ikan gerut-gerut juga antara ikan yang mudahlah dipancing menggunakan soft plastik ni. Mancing ikan gerut-gerut di pasir-pasir tu tak payah guna weedless pun tak apa. Guna mata kail biasa saja pun boleh juga. Teknik ni macam ni Okey, saya dah ikat kat situ. Tengok ikatan ni biasalah. Okey, ikatan ni biasa. Okey, kemudian kita pasanglah kita punya umpan kita Okey, untuk kali ni saya akan gunakan jenis ni orang panggil ini boleh dikatakan stick bait jugalah. Sebab dia bentuk ikan, bentuk minnow tapi dia tak ada apa-apa ekor. Dia terus straight saja. Jadi kalau orang putih dia panggil stick bait. Kita pun pecah lah. Macam mana nak pasang stick bait ni? Okey. Ini pasang ni untuk cara pasang ini orang panggil offset hook lah. Dia ada bentuk yang macam ni Dia ada bentuk special untuk kepala dan juga untuk weedless dia. Jadi kita pasang, kita cucuk daripada kepala dia dalam suku inci macam tu. Kita tembus kat dagu dia gitu Kita bagi tembus kat dagu, tembus terus. Tembus, pusingkan. Okey, nampak tu? Nampak bahagian ni ngam-ngam lah. Dia punya lekuk dia tu ngam-ngam dengan muncung dia tu Okey, lepas tu kita ukurkan dia. Mata kail yang keluar dekat badan ni dia duduk dekat mana? Okey, dekat situ. Okey, jadi kita ambil bahagian tu, kita cucuk ngam-ngam tempat kita tandakan dengan jari kita tadi. Cucuk, kasih tembus dekat tulang belakang. Konon lah ada tulang belakang Bahagian betul-betul tengah belakang dia. Boleh nampak ke macam tu? Macam ni. Nampak? Duduk tengah belakang Okey, jadi untuk jadikan dia lebih weedless lagi, kita tarik sikit. Hook ni, bahagian tajam tu kita cucuk macam dekat kulit dia saja. Okey, kasih dia terlindung sikit macam tu bila kita pegang macam tu tak rasa dah adanya ketajaman hook tu. Tapi ini anda semua jangan risaulah, dia mesti akan tersangkut mulut ikan punya. Sebab bila ikan makan, bila ikan gigit, dia akan gigit sini dia akan gigit sini. Nanti getah ni akan jatuhlah turun ke bawah macam tu. Makna hook dia akan terdedah dan ikan akan tersangkut itu kat situ. Jadi untuk jadikan dia tidak tersangkut lumut ke atau apa-apa sampah ke tunggul kayu ke, kita sangkut dekat kulit umpan tu sikit saja. Kasih dia rata macam tu. Ini teknik yang mudah lah ni. Macam ni ni Carolina rig nama dia. Ada batu ladung, ada swivel, ada perambut. Perambut ni ikutlah kesesuaian kepanjangan dia dan juga terus letak umpan. Mata kail ni boleh juga kita tukar dengan mata kail biasa. Contoh mata kail macam ni. Boleh juga kita tukar kepada mata kail biasa. Okey, kita guna mata kail macam ni pun boleh. Mata kail biasa ni mata kail biasa pun boleh. Ini macam ni pun. Mata kail macam gini pun boleh. Ikut saiz lah. Jig head ni mata kail kalau macam jig head macam ni, kita tak payah dah pakai ni. Sebab dah ada pemberat. Ini dah teknik lain dah. Ni jig head ni tak payah. Okey, kita pakai mata kail kosong yang tak ada batu punya Okey, ini Carolina rig atau teknik batu hidup. Baik, teknik yang kedua ni yang selalu juga saya gunakan iaitu dipanggil Texas rig. Okey, ini Texas rig cara saya Okey, cara saya ni saya fikir dia lebih sesuai untuk pelbagai guna dan juga mudah untuk ditukar-tukar perambut Okey, ini main line kita daripada mesin. Macam biasa. Okey, macam Carolina tadi saya ada masukkan batu. Tapi yang untuk Texas rig ni saya tak ada masukkan batu. Saya terus ikat main line pada swivel kita. Swivel macam biasa saya gunakan swivel kecil ni lah. Swivel kecil saya ikat Okey, ikatan biasa. Ikut suka selesa macam mana lah. Okey, kita ikat. Simple sajalah Okey. Ini untuk demonstrasi. Okey. Lebihan tu kita potong. Okey. Main line dengan swivel dah ikat. Kemudian saya ambil perambut saya Perambut ni pun ikut kesukaan masing-masing. Ikut keselesaan masing-masing. Kalau macam saya Texas rig ni, saya macam biasa saya gunakan 2 atau 3 jengkal lah panjang dia. Okey, perambut masuk dekat swivel tu. Okey, perambut masukkan dekat swivel, ikat macam biasalah.
Ikat ikut ikatan masing-masing. Pada saya ikatan simple ni dah cukup terbaik lah pada saya untuk mancing ikan. Contohnya ikan-ikan yang berat dia 3 kilo ke bawah lah ni. Ikan-ikan ultralight ni sesuai lah dengan tali halus ni. Ikatan macam ni memang bagus. Okey, jerut cantik lah tu. Jadi lebihan tu saya potong. Okey, jadi begini rupa dia. Main line, swivel dan juga perambut ataupun leader. Okey, boleh nampak? Okey, jadi leader ni saya tarik lah sepanjang 3 jengkal. 3 jengkal tu, okey. Ujung dia begitu. Okey. Dah sampai hujung ni barulah saya masukkan batu ladung. Nampak batu ladung saya gunakan jenis bullet. Ini jenis memang khas untuk Texas rig lah ni. Jenis kepala peluru ni. Ini bagus. Jadi dia ada ruang situ untuk kita punya mata kail lah duduk selesa dalam tu. Jadi pastikan kita masuk tali daripada bahagian yang tajam ni, bahagian kon yang tajam ni. Okey, masukkanlah tali kat situ untuk batu ladung. Okey. Macam gitu. Saya dah masukkan tali ke batu ladung. Okey, biarlah dia bebas situ. Dia akan berhenti apabila sampai dekat kita punya perambut ni, dekat kita punya swivel ni. Dia tak akan naik ke atas lagi dah. Okey, dah hujung ni macam biasa saya akan ikat mata kail. Okey, kali ni saya gunakan mata kail yang bukan weightless. Mata kail biasa ni, mata kail udang ni, saya panggil mata kail udang ni, high carbon ni, bagus Mata kail high carbon ni dia tajam dan dia tidak mudah patah lah, dia liat. Okey, jadi saya pun ikatlah bagi ikatan ya. Ikatlah ikut selesa anda lah nak ikat macam mana Saya ikat gulung mata kail ni memang saya suka ni, dia tajam, dia ringan. Satu kelebihan dia ringan Jadi bila dia ringan ni, kadang-kadang kita gunakan soft plastik ni, ada jenis soft plastik yang terapung. Jadi kebagusannya soft plastik terapung ni dia tak tenggelam dekat dasar air dasar tasik tu. Tasik ke kolam ke Okey, jadi dah ada lebih tu saya potong. Jadi macam ni lah perambut dia saya dah ikat. Kemudian mana tadi batu ladung tu? Batu ladung tu akan begitulah rupa dia. Macam gitu. Jadi batu ladung ni akan bergerak-gerak. Kalau saya memang biarkan dia bergerak. Ada orang dia akan letak stopper dekat atas ni. Dia tak nak batu tu bergerak jauh. Okey. Ada juga yang letak manik dekat sini, sebab bila manik berlaga dengan batu ladung ni dia akan menghasilkan bunyi bila kita casting, bunyi tu pun penting juga untuk menarik perhatian ikan. Tapi saya tak ada manik sini, saya nak tunjuk contoh. Jadi saya terus hook mata kail terus dengan batu ladung lah macam tu. Kemudian mata kail ini saya masukkan umpan kegemaran saya. Saya suka pakai jenis ini, paddle tail. Paddle tail yang dekat tangan saya ni panjang dia 3 inci. 3 inci ni berapa cm tak tahulah berapa cm, 6 cm ke 5 cm. Yang 3 inci ni sesuai lah dengan mata kail saiz 17 ni Mata kail udang Eagle Wave saiz 17. Jadi kita perhatikan paddle tail dia ni, kalau kita nampak dia ada bahagian bawah ni yang lebih panjang kan. Atas ni pendek. Okey. Jadi kita tahu yang bawah tu lebih panjang, itu bahagian bawah dia. Jadi kita cocok dia. Yang ini kita bukan cocok daripada bawah macam tadi macam Carolina. Ini cara dia lain. Kita terbalikkan ikan tu dulu. Okey, kita ambil mata kail ni di atas kepala ikan ni macam ni. Ini kita cocok macam kita sulam, kayak macam kita pasang cacing hidup Okey, kita cucuk dekat muncung umpan tu. Cocok, kasih tembus, kita sulam cantik punya Boleh nampak tak macam ni Okey, cocoklah separuh. Bila mata kail kita sampai dekat, bila kepala umpan sampai dekat lengkungan ni, kita boleh dah, kita tak payah masukkan lagi dah. Kita stop paras tu dan kita terus tembuskan mata kail kita dekat belakang umpan tu, dekat tengah-tengah belakang umpan, dan kita tolak tolak sampai habis. Lepas tu kita luruskan dia lah. Macam gitu. Inilah rupa umpan yang dah terpasang. Okey, jadi dia dalam air dia macam tu lah nanti dia akan terkodek-kodek lah dalam air dia berenang itu. Okey.
Yang ni pun faedah dia ni, umpan ni bila kita letak batu ladung yang bergerak-gerak macam ni, batu ladung ni akan menghasilkan bunyi dan kocakan air dia lah. Dia ada kocak air, tambah dengan pedal tail ni lagi, dia kocak air lah. Jadi boleh menjemput ikan untuk mengganggu umpan kita. Macam ni lah. Okey, saya letakkan perambut ni dengan lengkap lah di tengah-tengah ni. Okey, main line. Okey, main line, swivel, perambut, 3 jengkal, ada batu ladung dan juga mata kail. Okey, ini Texas rig yang juga selalu saya gunakan untuk memancing ikan peacock bass, mancing haruan, mancing ikan jaguar, mancing kerapu tepi batu, tepi-tepi pantai. Ini banyak saya guna macam ni. Jadi kawan-kawan semua, bolehlah saya simpulkan di sini bahawa umpan soft plastik ini umpan pilihan terbaik untuk kita semua. Sebab apa tadi? Kelebihan tu kita dah sebut tadi dah. Ada pelbagai cara, teknik boleh digunakan, pelbagai saiz, pelbagai lokasi, semua kita dah bincangkan tadi. Ingin saya tekankan lagi di sini, sebenarnya tak ada istilah umpan killer tuan-tuan dan puan-puan semua kawan-kawan. Sebab apa? Umpan killer ni sebenarnya bukanlah pada umpan tu, tapi bergantung pada banyak faktor ikan tu nak makan umpan. Contohnya musim, cuaca, ataupun lokasi dia, kita baling tepat ke tidak kena pada tempat tu, ataupun cara kita baling tu. Kadang jatuh berdebab, air terpercik kuat. Kadang kita baling secara finesse, dia jatuh lembut, dia plup. Jadi sebenarnya killer bukan pada umpan. Killer ialah pada si pemancing tu. Pandai si pemancing dan dapatlah kat dia. Pandai dan juga rezeki lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan semua, macam biasalah, kepada siapa yang baru menonton One Stop Fishing, terima kasih banyak-banyak. Pada yang dah subscribe tu, terima kasih juga banyak-banyak menonton One Stop Fishing. Jadi anda semua boleh komen dekat bawah. Okey, luahkan perasaan anda. Kita mahu terima kritikan dan juga cadangan semua. Sila komen lah. Siapa yang belum subscribe tu, bolehlah tolong subscribe kita punya YouTube ni. Lepas subscribe tu, tekanlah ada butang loceng tu, notifikasi boleh tekan. Jadi sehingga kita bertemu lagi di lain hari dan waktu. Ini cuma perbincangan secara ringkas permukaan saja. Kita boleh cerita lebih mendalam lagi untuk satu-satu jenis tu sebenarnya. Jadi tunggulah di lain hari dan waktu. Semoga kita bertemu lagi di lain hari. Jumpa lagi. Saya Syarif mengucapkan selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.